Selamat malam dan selamat datang dan kembali ke Gerek Pod dengan ruangan yang dinamakan Masalah Tuse. Okey, ini adalah ruangan ataupun episod yang kedua. Semalam adalah episod yang pertama dan ini adalah episod yang kedua. Jadi untuk mereka yang baru mendengar atau baru saja mendengar hari ini, mungkin nak tahu apa itu Gerek Pod dan apa itu Masalah Tuse. Okey, Gerek Pod adalah podcast Melayu terbaru di Nusantara ini. Dan Masalah Tuse adalah ruangan pertama dalam Gerek Pod ini. Dan disiarkan daripada Kota Singa, Singapura. Dikhususkan untuk orang-orang Melayu dan mereka yang faham bahasa Melayu. Di Nusantara ini dan di mana saja di dunia ini mereka atau anda berada. Dan masalah tuse ni bukan masalah ataupun bukan masalah tose, masalah tose untuk makan. Masalah tuse ni untuk didengar. Dan khusus untuk mendengar masalah-masalah anda. Okey, bukan untuk membuka aib sesiapa. Tetapi sekadar untuk dibentang, dibincang, diberi pendapat dan diberi saranan. Kita bincang secara berhemah. Orang berbudi, kita berbahasa. Yang penting adalah kita dapat leraikan masalah-masalah yang ada. Jangan disimpan di dalam hati. Dan ruangan ini bukanlah untuk saya membebel, tetapi Masalah Tuse ini adalah ruangan yang dikhususkan daripada anda untuk anda. Okey, rancangan ataupun ruangan ini akan disiarkan daripada hari Isnin setiap minggu, daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan sebagaimana semalam
di mana saya belum lagi dapat sumbangan-sumbangan daripada anda. Untuk saya bacakan di dalam ruangan masalah tusik ini. Okey, mungkin anda tertanya-tanya kenapa masalah tusik ataupun apa itu masalah tusik. Okey, konsepnya senang aja. Masalah tusik, problem, untuk dibentang, untuk diluahkan, untuk diperkatakan. Jadi untuk tidak melengahkan lagi, saya akan membaca cerita yang pertama ataupun cerita masalah pertama. Sebagaimana semalam saya ciduk daripada apa yang diluahkan atau apa yang pernah dikomplainkan oleh kawan-kawan saya. Okey, kita dengar dulu cerita pertama. Okey, ini cerita yang pertama ni sebenarnya saya dapat daripada seorang kawan lelaki saya lah, Mamat ni. Kita ni ada kawan lah, ada kata orang tu beberapa kawan yang kita selalu duduk lepak kan, berbual kan. Jadi dia ni orangnya dia bekerja macam biasa. Yalah, kelulusan tak tinggi, jadi kerja pun biasa-biasa je tapi Alhamdulillah dia dah lama kerja kat situ lah. Tapi cuma itulah, kadang kita pun tanya-tanya, macam mana kau survive boleh tahan dengan gaji yang tak seberapa besar. Yelah, lagi-lagi di Singapura ni, di mana kos penyelenggaraan bukan aja rumah tapi diri sendiri pun agak tinggi. Barang-barang mahal kan. Memang nampak gaji besar. Ada, kalau lagi-lagi kalau di Malaysia dikatakan okey, mata wang sini 3 kali ganda dengan mata wang Malaysia, tetapi sebenarnya gaji besar tapi kosnya pun besar. Jadi sebenarnya sama je. Okey, jadi kan kita tanya dia lah, cuma banyak kali dia kata orang tu tolak lah, tepis persoalan-persoalan itu. Tapi satu hari tu ada kawan saya ni, dia katakan dia ternampak kawan saya ni, yang Mamat ni, beratur dah. Okey, bukan beratur di supermarket, bukan beratur nak beli makan, bukan beratur apa, tetapi beratur di kedai jual 4D, kira kedai beli nombor lah kan. Jadi masa tu kita duduk, satu dari kawan saya ni jolok lah suara persoalan tu. Cakap, tu hari aku nampak engkau kan, beratur nak buat investment pak. Muka budak tu pun, ataupun mamat tu pun dah berubah. Jadi itulah, saya cakap okey, relax, kita cuma tanya je kan. Itulah dia terangkan. Dia cakap sebenarnya apa ni, kalau korang nak tahu ni, gaji aku ni sebenarnya bukan tak cukup. Okey, aku nak buat kerja part-time lain, masa tak ada, sebab aku kerja 12 jam. Balik dah penat. Okey, balik dah penat. Jadi mana ada masa, kalau kerja 8 jam, mungkin ada masa lah untuk buat mungkin grab food ke apa kan. Tapi ini oleh kerana masa kerja tu panjang, jadi tak ada masa untuk buat, kata orang tu part time kerja-kerja sambilan yang lain.
Jadi dia ceritakan lah, sebenarnya aku dah buat kerja ni dah lama juga. Sebab apa, belanja pak rumah tu kan, kebanyakan aku yang bayar. Kau tahulah kan, aku kalau duduk dengan korang pun, aku bukanlah makan apa-apa, aku minum air je. Itu kita faham. Memang selalu kan saya perhatikan dia cuma minum air je, beli air je, lepas tu dia lepak dengan kita lah kan. Dan apa ni, selalunya kita, kawan-kawan yang lain pun tak kisahlah kan, kita beli makan, kita kongsi sama-sama kan, taruh tengah, kongsi sama-sama. Jadi dia cakap dengan saya lah, dengan kita orang semua, dia cakap itulah memang tak cukup. Kalau nak cakap tak cukup, sebab tu aku main nombor ni untuk tambah-tambah sana tambah sini lah. Saya cakap macam mana kita nak cakap kan, nak cakap ni memang senang, tapi apa ni kata orang tu, bila orang yang melaluinya tu bukan, yalah, tak semudah yang kita kata orang tu kita rasa. Okay, kita cakap memang apa tu, senang lah cakap kan, tapi yang merasakan tu beban dia memang, saya faham lah, berat. Jadi cuma satu aja saya tanya dia, habis kau belanja ni kau buat untuk apa? Bayar bil air ke, mungkin yelah, kad MRT ke kan? Cakap tak adalah, kan duit pasar mak aku pun aku hulu dengan duit tu juga. Itulah dari situ yang kita cakap, alamak, at least pun kalau kau nak buat macam pun, benda yang jadi darah daging tu kau boleh janganlah pakai duit tu kan. Jadi dia cakap, bukan aku nak, tapi aku terpaksa, at least sementara ni lah kan, sementara aku cari jalan lain. Jadi saya cakap dengan dia, kita semua cakap dengan dia lah, macam mana kita pun apa tu kata orang tu, simpati jugalah. Pada masa yang sama kata orang tu, sebab tidak menghalalkan cara jadi apa pendapat anda tentang perkara ini, dan pernah tak anda atau sesiapa yang anda kenali yang pernah buat kerja yang sama, yelah, walaupun benda tu salah, tapi kadang-kadang bila terdesak, nak buat macam mana kan, kalau kita ni banyak sangat duit, mungkin kita boleh bantu. Dan nak dikatakan, sudah banyak kali lah saya nampak pun di kedai-kedai jual nombor ni, banyak juga orang-orang kita yang orang-orang Melayu yang beratur juga kan, hari Isnin, hari Rabu kan, beratur sepanjang-panjangnya. Jadi mungkin anda boleh beri komentar anda di ruang komentar yang ada di YouTube ataupun di Facebook. Nak juga kita tahu kan apa pendapat anda, dan sebagaimana saya katakan, mungkin anda ada pengalaman sendiri ataupun mungkin ada kenalan yang melalui pengalaman yang sama. Sila beri pendapat, saranan yang sepatutnya. Dan itulah cerita masalah yang pertama, dan kita akan kembali dengan cerita yang kedua.
Okey, kita kembali sekali lagi dalam ruangan Masalah Tuse yang disiarkan daripada Kota Singapura dalam podcast Melayu terbaru di Nusantara ini, Gerik Pod. Okey, untuk cerita yang kedua ini pun saya cedok daripada kenalan saya. Masalah dia lah. Okey, masalah yang ada. Dan ini berkisarkan pula serupa tapi tak sama. Okey, masalah tu pun masalah peribadi jugalah. Tentang diri Mamat ni juga. Dan tapi ini bukan bukan cerita baru, ni cerita lama. Waktu tu saya bekerja di sebuah studio penerbitan majalah. Okey, kita dalam department tu ataupun di jabatan tu ada dalam mungkin 6-7 orang itu macam. Setiap kita ada meja masing-masing dan kita ramai-ramai okeylah kan, kawan-kawan kerja, alhamdulillah semua baik-baik belaga. Dan satu kelaziman yang kita ada, sebab kerja kita bukan macam kerja orang lain. Kita sepanjang hari kebanyakan kita duduk di situ dan buat kerja-kerja kita. Walaupun bukan kerja pejabat lah kan, tapi ya biasanya kita dalam pejabat tu aja ataupun dalam office tu aja. Dan satu kelaziman kita adalah bila kita buat kerja, kita suka mengunyah. Okey, tak kisah, tak kira lah sama ada keropok ke, biskut ke, kacang ke, nanti kita akan sentiasa ada stok lah kan, untuk kita mengunyah je sambil buat kerja. Jadi masa tu rasa tak begitu panjang lah kan. Saya rasa ramai di antara anda di luar sana pun ada yang melazimkan mengunyah sambil membuat kerja. Okey, jadi kita semua ada biskut ke apa ke kan, yang kita ada, yang selalu kita buat atas meja. Jadi sementara buat kerja, tangan sebelah kanan capai terus masuk mulut kan. Okey, tapi masalah dia, ada satu mamat ni lah, bukan mamat Melayu. Dia ni satu kan, dia suka kata orang tu datang tempat meja siapa-siapa lah kan, nanti dia main ambil je. Dia tak tanya pun orang tu sama ada boleh ambil ke tak, tapi dia ambil, dia makan. Okey, kadang-kadang dari satu meja ke satu meja. Bila dia jalan, start dah, dia ambil sikit. Okey, dia makan. Jadi mula-mula okey lah, kita rasa okey lah, kongsi kawan kita satu jabatan, jadi tak kisahlah kan. Tapi masalahnya lama kelamaan benda tu jadi satu kelaziman. Okey, bila ada je start dah, nanti dia ambil sikit sana sikit sini. Dan lama kelamaan kita perhatikan dia ni tak pernah beli benda sendiri. Dia ambil je orang punya. Jadi lama-lama kita fikir yang lain lah kan, bila dia tak ada kita mengumpat lah, kata orang tu kan. Jadi dia, nanti kita cakap dia ni kan, beli tak nak, ambil orang punya je kan. Lepas tu hari-hari buat, bukan hari-hari, pagi petang siang malam tak ada pagi dengan petang pun dia buat kan. Padahal kita pun sama-sama pergi makan tengah hari kita beli apa-apa kan, dia tak beli. Itu masalah dia. Jadi sampaikan satu masa tu, dia kawan saya ni, dia si Mamat bukan Melayu ni, datang tempat dia ambil biskut tak salah, dia makan. Lepas tu dia cakap, wah nice lah this biscuit. Jadi kawan saya cakap, yalah nice lah, free what. So maknanya dia cakap memang lah sedap kan, sebab percuma kan. Benda percuma memang lebih sedap biasanya lah kan. So dia sindir, tapi
satu ni Mamat ni dia tak makan zaman lah. Dia macam kulit dia rasanya kulit buaya kot. Dia tak rasa apa-apa pun lah. Dia main jalan terus saja kan. Dia tak kisah pun. Jadi itulah last apa kita buat, kita mula simpan makanan kita tu dalam laci. Jadi bila datang benda tu tak ada. Okey. Jadi saya nak tanya, pernahkah anda ada kawan yang serupa, tak kira kawan ke ataupun mungkin kenalan lah, tak kira saudara mara ke apa kan, yang serupa, dan apakah ikhtiar anda bila menghadapi orang-orang macam ni? Okey, sila buat ataupun sila buat komentar di ruangan YouTube dan Facebook yang ada. Kita nak dengar apa pendapat anda, apa saranan anda, dan InsyaAllah di episod seterusnya saya akan bacakan apa yang anda komenkan. Okey, itulah cerita yang kedua yang dapat saya bacakan pada episod kedua masalah Tuesday ni. Dan saya ingin mendengar komentar-komentar anda. Dan juga kalau ada yang nak hantarkan cerita-cerita mereka tentang masalah mereka yang ataupun yang anda hadapi, sebagaimana saya katakan semalam di episod pertama, bahawa ruangan ni bukan terhad pada masalah peribadi. Masalah tempat kerja ke, masalah di mana-mana lah, kan, masalah apa pun kan. Mungkin balik kerja handphone tahu rosak, tak ada apa-apa, tak ada angin, tak ada ribut, tahu rosak pun jadi masalah juga kan. Itu pun boleh anda ceritakan. InsyaAllah apa yang sebaiknya, yang menarik lah kan. Kalau lagi yang menarik lagi best. Kata orang tu lagi girik. Okey, dan apa yang anda tuliskan tu boleh anda hantarkan ke ruangan masalah Tuesday ni melalui email, alamat email masalahtuesday@gmail.com. Okey, ejaannya MASALAHTOSAY @gmail.com. Dan dengan itu berakhir sudah episod hari ini, episod hari Jumaat. Kita akan berjumpa lagi pada hari Isnin nanti.
Jangan lupa mendengarnya malam Isnin nanti. Sehingga kita berjumpa lagi. Kalau ada apa salah silap saya, yang tidak lancar penyiaran saya, kalau ada apa yang kurang memuaskan, ataupun kata-kata yang tersilap, saya mohon ampun dan maaf zahir dan batin. Selamat malam dan selamat berhujung minggu bersama mereka-mereka yang tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.